Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan dan teman-teman dan pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Kita tetap membicarakan tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membicarakan tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pemberani. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang pemberani, bukan orang yang penakut. Beliau adalah seorang pengasih, artinya sedindu orang yang pengasih, pemurah dan penyayang. Dan beliau adalah seorang yang pemaaf. Apabila bertemu dengan sahabat-sahabat beliau, lalu beliaulah yang berdahulu memberi salam. Nah, jadi setiap kali berjumpa dengan sahabat, itu sidin yang berdahulu memberi salam. Beliau yang lebih duluan memberi salam kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu beliau berjabat tangan dengan sahabat-sahabat beliau. Itu ketika beliau bertemu dengan sahabat-sahabat beliau. Dimaafkan beliau orang-orang yang pernah berlaku kasar dan berlaku jahat kepada beliau. Jadi beliau pernah dikasari orang, beliau pernah dijahati orang, tapi semua orang yang berbuat kasar dan jahat kepada beliau, semuanya beliau maafkan. Inilah sifat daripada Rasulullah SAW, dan itulah akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Dihubungi oleh Rasulullah SAW orang-orang yang telah memutuskan perhubungan dengan sidin. Jadi banyak orang-orang yang pernah kenal lalu memutuskan hubungan dengan sidin, kemudian itu dihubungi sidin kembali supaya terjalin kembali tali silaturahim dengan orang itu. Nah, ini sifat daripada Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang berbicara, artinya orang berpandir lawan sidin, orang bicara dengan beliau, didengarkan oleh beliau dengan bersungguh-sungguh. Artinya kalau orang bicara, sampai orang bicara itu selesai, Nabi Muhammad SAW mendengarkan. Dan beliau tidak mau dan tidak pernah memotong pemandiran orang itu. Artinya orang bicara, beliau dengarkan sampai selesai. Dimuliakan oleh beliau orang-orang yang datang menemui beliau. Jadi setiap ada orang yang datang bertamu kepada beliau, siapapun orang itu, beliau selalu memuliakan akan orang yang datang ke tempat beliau. Dan terkadang-kadang dibantangkan oleh beliau selendang beliau. Jadi beliau punya selendang itu diampar kita, lalu dijadikan tempat duduk bagi tamu-tamu beliau. Nah, ini istimewanya Rasulullah SAW. Beliau punya selendang itu diampar, dibantangkan, dan tamu disuruh duduk di situ. Ini salah satu akhlaknya daripada Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan sebuah keluar biasaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak pernah dijulurkannya kakinya kepada sahabat-sahabatnya pada waktu duduk dalam satu majelis. Artinya dudukan di dalam satu majelis, kada pernah ujar orang Banjar tuh Nabi itu berhunjur, lalu menghadapkan hunjuran batis itu ke hadapan sahabat-sahabat. Artinya dijulurakan, dihunjurakan ujar orang Banjar itu batis, kada pernah.
Nah, jadi sini kada mau artinya menjuru-jururakan atau menjururakan batis, sedangkan di hadapan sidin ada sahabat-sahabat sidin atau ada tamu-tamu sidin ketika duduk di dalam satu majlis atau di dalam satu tempat. Kada pernah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berjalan dengan sahabat-sahabat beliau, maka beliau menyuruh sahabat-sahabat beliau itu berjalan di depan, sedangkan beliau berjalan di belakang. Nah, jadi ketika berjalan itu Rasulullah suruh sahabat sidin di muka, sidin di belakang. Nah, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkunjung ke rumah sahabat-sahabat sidin. Nah, jadi sidin punya sahabat-sahabat, rumah sahabat-sahabat itu dikunjungi sidin, terutama apabila ada yang sakit. Nah, apabila ada yang sakit, sidin senantiasa menengok kepada orang-orang yang sakit itu. Beliau hadir pada rumah orang yang kematian. Jika ada orang kematian, ada orang meninggal, beliau pun datang ke rumah orang itu. Dan beliau ikut mengantarkan jenazahnya sampai ke liang kubur. Jadi mulai mendatangi sini orang yang meninggal, kemudian orang meninggal itu diantarkan sidin sampai ke kubur, sampai selesai orang menguburkan. Inilah tabiat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau, dan apapun perkara apapun, urusan apapun, Nabi Muhammad itu kadang memutuskan seorang, lalu senantiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabat sidin. Siapapun yang memanggil beliau, jadi kalau ada orang yang memanggil beliau, beliau selalu menjawabnya dengan perkataan yang amat halus. Tiada pernah ia mengucapkan perkataan yang rendah dan keji. Kada pernah mengucap tu ucapan nang kada baik atau nang kasar-kasar lawan orang, itu kada pernah Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang yang memerlukan pertolongan, jadi ada orang memerlukan pertolongan, misalnya kada berduit, ada berhutang dengan Nabi kan kada berduit juga. Lalu sidin menyuruh kepada orang tadi berhutang dengan sahabat sidin, dengan sidin jaminannya. Nah, sidin kada berduit dia menghutangi orang ada berhutang kepada sidin, lalu disuruh sidin berhutang lawan sahabat sidin atas nama sidin dengan jaminan sidin. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Orang kada membayari, Nabi yang membayarinya. Nah, inilah tabiat daripada Nabi Muhammad SAW. Tiada pernah ia marah, dan Nabi Muhammad itu kada pernah marah kecuali apabila dilanggar daripada larangan-larangan Allah. Nah, jadi kada marah orang tu. Tapi kalau orang melanggar larangan Allah, baru sidin marah. Artinya kada marah nang kada sebab nang kada jelas. Beliau bisa bergurau, bisa juga Nabi itu bergurau, bercanda, tetapi tiada pernah melampaui daripada batas kesopanan. Nah, jadi asin tahu kayak apa batas-batas kesopanan. Jadi kada mau nang bepandiran, bercanda, bergurau itu melebihi daripada batas-batas kesopanan. Artinya tetap menjaga akhlak. Dan tiada pernah ia berdusta. Ia Nabi Muhammad SAW juga senang bercanda dan bergurau dengan anak-anak. Pernah pada waktu salat beliau ditunggang oleh cucu beliau, didiamkan sidin saja. Nah, artinya waktu sembahyang ditunggang oleh cucu sidin. Beliau selalu duduk bersama orang-orang miskin. Jadi di mana ada orang-orang miskin dudukan, juga sidin duduk di situ. Dan Nabi Muhammad SAW kalau ada pakaian sidin yang rusak, sidin tambal sendiri. Dan sidin kada minta tambalakan lawan orang rumah. Sidin parah susu kambing sidin dengan tangan sidin sendiri. Beliau memarah susu kambing yang beliau pelihara dengan tangan beliau sendiri. Tiada pernah ia menyusahkan orang-orang rumah tentang makanan dan minuman. Beliau makan, beliau minum apabila ada yang dimakan dan diminum. Jika tiada, beliau berdiam saja. Dan beliau selalu makan bersama dengan pelayan-pelayan beliau. Dan beliau tidak pernah makan itu berdahulu atau berdudi dengan pelayan, senantiasa berimbai bersama-sama dengan pelayan sidin. Inilah sebahagian kecil daripada kutipan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengetahui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menteladani daripada akhlak-akhlak beliau dan mengikut daripada akhlak-akhlak beliau, karena beliau adalah merupakan teladan yang terbaik di dalam dunia ini bagi kita orang-orang yang beriman.
Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.